Kami bertanya, demi siapa? Baginda menjawab, demi Allah, demi kitabnya, demi Rasulnya, demi para imam kaum muslimin, dan demi orang awamnya. Hadis riwayat Muslim. Menurut riwayat dalam hadis di atas, perkataan agama itu adalah nasihat telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali, dan itu menunjukkan kepada penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kepentingan perkara yang dinyatakan itu, dan ia adalah bertepatan dengan maksud sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya, ibadat hamba-Ku kepadaku yang paling aku sukai adalah nasihat kerana-Ku. Oleh kerana agama seperti yang dinyatakan dalam hadis Jibril adalah meliputi soal-soal yang berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan, maka perkara yang dinasihatkan juga adalah berkaitan dengan ketiga-tiga perkara itu. Dan oleh kerana nasihat adalah sifat agama Islam, maka kaum muslimin telah diperintahkan supaya saling nasihat menasihati antara satu sama lain demi kebaikan semua dan demi perasaan cinta dan kasih sayang yang ikhlas terhadap satu sama lain. Nasihat yang diberikan bukan sahaja untuk sesama sendiri, tetapi juga meliputi nasihat rakyat biasa kepada para pemimpin dan nasihat pemimpin kepada rakyat jelata. Dalam soal ini, para Rasul alaihimussalatu wassalam adalah merupakan contoh tauladan terbaik kepada kita, dan nasihat yang mereka berikan adalah sebaik-baik nasihat. Prophetic tradition with regards to wudu is also ecologically friendly, as the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam repeatedly encouraged water conservation, even if abluting from a running river. Ibn Majah related that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "There is a shaitan for ablution called walhan, meaning greedy, avoid the waste of water." Abu Hurairah radhiyallahu anhu said, "I heard the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam say, on the day of rising, my community will be called those with white blazers on their foreheads and limbs from the effects of wudu. So whoever of you can increase the extent of the whiteness should do so." Muttafaqun alaih. Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. Maksudnya, berhati-hatilah kamu daripada berprasangka, kerana prasangka adalah sebohong-bohong ucapan. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. إلهي سلم الأمة يا الله من الآفات والنقمة يا الله ومن هم استجب دعاءنا يا الله يا الله. Wahai Tuhan, selamatkan umat ini dari kecelakaan dan segala kecelaan, dari kebimbangan dan keluh kesah ya Allah. Perkenankan doa kami ya Allah. Ilahi salimil ummah ya Allah minal afati wan niqmah ya Allah wa min hammi wa min ummah ya Allah.
Allah. Dua. Sekejap. Ini je kawan saya ni. Kalau beli barang mesti dua. Kasut dua, baju dua. Semualah dua. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan Radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Sedapnya nasi ni. Beras jenis apa awak masak ni, Alia? Panjang, lembut dan berderai. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faiza, Mak. Bukankah beras Mogul Basmati Faiza ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja? Beras Mogul Basmati Faiza ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faiza ya. Hidangkan beras Mogul Basmati Faiza untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati. Ingat beras basmati Faiza. Akan datang Majlis Apresiasi Carta Nasyid IKIM. Akan datang tidak lama lagi. Satu majlis yang berprestij bagi memberi pengiktirafan kepada pengkarya lagu-lagu nasyid menerusi segmen Carta Nasyid IKIM musim 2020-2021. 10 anugerah serta kategori yang dipertandingkan. Anda juga dipelawa untuk mengundi lagu-lagu kegemaran dan artis-artis kesayangan anda menerusi 3 kategori pilihan pendengar, iaitu kategori lagu pilihan, kategori artis solo pilihan, kategori artis dua berkumpulan pilihan. Untuk mengundi, sila layari www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Tarikh tutup undian ialah pada 27 Februari 2022. Jadi, tunggu apa lagi? Undi sekarang. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Radio IKIM, Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, saya Syafiq masih lagi bersama anda menerusi Destinasi IKIM pada hari ini. Kita bersiaran untuk edisi di petang Selasa yang penuh aman tenang ini. Okey, dan pastinya juga kalau anda yang berada di luar kawasan rumah, kalau sekarang ni dalam perjalanan untuk pulang ke rumah masing-masing, pastikan anda berada dalam keadaan yang selamat, okey, dan kita sentiasa aktifkan setiap amalan-amalan keselamatan dan kesihatan kita supaya setiap pergerakan kita ini akan terjaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa untuk terus berdoa dan berzikir kepada Allah untuk mendapat perlindungan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Baik, untuk petang ini kita kembali lagi untuk bersama menerusi rancangan Islam Agamaku. Seperti biasa, kita dapatkan lagi perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Dan petang ini kita nak bincangkan dengan tajuk Islam dan Kemaslahatan Insan. Dan anda boleh sama-sama tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Soalan dan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti kita. Taliannya 0112-29004004 dan juga letakkan soalan pertanyaan anda di platform media sosial IKIM di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Kita akan sama-sama nantikan perbincangan menerusi rancangan Islam Agamaku seketika lagi. Kekal bersama Radio IKIM.
kepadanya. Batu pun pernah jual berkata-kata padanya. Tunggul pernah menangis mengomai mengadu padanya. Salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wasallam. Putih bersih dahinya, sinar hitam rambutnya, baik paras mukanya dan bercahaya. Dua tapak kakinya pernah dikucuk unta, unta hilang derita, unta tiada duka. Putih bersih dahinya, sinar hitam rambutnya, baik paras mukanya dan bercahaya. Dua tapak kakinya pernah dikucuk unta, unta hilang derita, unta tiada duka. Salatullahi ma'ala askawatibu ala Ahmad khairi man rakiban najaib. Salatullahi ma'ala askawatibu ala Ahmad khairi man rakiban najaib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kuching 93.7 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah, kembali bersama saya Syafiq Saleh dalam pertemuan di Destinasi IKIM. Dan di hari ini kita nak teruskan lagi menerusi perkongsian rancangan yang kita bawakan di setiap hari Selasa petang, iaitu rancangan Islam Agamaku. Untuk itu juga anda boleh sama-sama tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Sebarang persoalan, pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti talian yang 0119-004-004 dan juga anda boleh letakkan pertanyaan anda di ruangan komen di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Dan seperti biasa untuk petang ini terus kita nak bersama-sama dengan tetamu kita yang dah pun berada di talian waktu ini mengalu-alukan kehadiran tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah dari Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar kita doktor? Baik, alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih doktor masih lagi bersama kita di hari ini. Dan kalau di waktu ini juga kita jemput sahabat-sahabat sekalian untuk sama-sama juga like dan juga komen serta boleh share sebanyaknya dalam pertemuan kita di hari ini untuk kita memberikan manfaatnya kepada sahabat-sahabat kita yang lain dalam bincang-bincang ataupun bicara kita di hari ini. Okey. Dan petang ini doktor kita nak bawakan berkaitan tajuk Islam dan kemaslahatan insan. Doktor, di awal ni doktor, sedikit doktor, kita buka mukadimah tentang tajuk ini. Apa yang kita boleh bincangkan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih DJ Syafiq, yang dihormati sidang pendengar Radio IKIM. Moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin.
topik bicara kita pada kali ini, saya nak bawakan Islam dan juga kemaslahatan insan, kemaslahatan manusia. Sebab biasanya kita bercakap tentang soal iman, kita bercakap soal ibadah, kita bercakap soal hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah Islam ni terpisah daripada kehidupan manusia, ya. Adakah Islam ni hanya dengan Allah Subhanahu wa taala? Tak kisahlah kamu dengan manusia, dengan masyarakat apa jadi sekalipun, huru hara ke apakah, Islam tak. Adakah Islam agama yang sebegitu, ya? Jadi secara asasnya, ya, adalah agama yang menjaga kemaslahatan manusia. Ya, Islam adalah agama yang menjaga kemaslahatan manusia dan juga kemaslahatan masyarakat, ya. Jadi dalam setiap pensyariatan, dalam setiap hukum hakam tu diraikan, ya, diambil kira maslahat bagi manusia itu, ya. Sebab itu maslahatul ibad, ya, disebut di dalam kitab maslahatul ibad ataupun maslahatul anam, ya. Misalnya kalau orang yang mengaji syariah, dia akan jumpa satu kitab nama fi masalihil anam, qawaidul ahkam fi masalihil anam, ya. Maksud kitab ni ialah qawaidul ahkam, kaedah hukum fi masalihil anam, bagi maslahat makhluk. Jadi hukum tu dia ada kaitan dengan maslahat makhluk, maslahat manusia itu. Ini satu kitab yang masyhur. Orang yang mengaji bidang syariah, dia akan jumpa kitab ni, dia kena baca kitab ni, Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, ya. Jadi banyak contoh-contoh dalam kitab tu manusia, maslahat bagi manusia itu, ya. Jadi DJ Syafiq, sidang pendengar, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak bawakan pada kali ini beberapa contoh. Ya, beberapa contoh bagaimana hukum hakam, ya. Hukum hakam dalam Islam, dalam Quran, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dia ada maslahat bagi manusia. Misalnya, kalau kita lihat bacaan dalam solat, ya, bacaan surah di dalam solat, ya. Maklumlah pada hari ini subuh agak lewat, 6 subuh, ya. Jumaat pun lewat, Jumaat pun Zuhur 1.30 tengah hari, kan. Jadi bagi orang yang bekerja pada hari Jumaat, kalau solat Jumaat tu waktunya 1.30, maknanya 40 minit kemudian 2.10 baru nak sembahyang Jumaat. Jadi 2.20 tu baru nak selesai, 2.45 nak kena masuk pejabat dah, kan. Jadi kadang-kadang 2.30 nak kena masuk pejabat, nak berjalan kaki, kadang naik kenderaan, ya. Jadi begitu juga solat subuh, ya, lewat 6.20 subuh, 6.30, 6.35 baru nak qomat sembahyang subuh, ya. Jadi biasanya sunat, ya, sunat kita memanjangkan sedikit bacaan surah ketika solat subuh, digalakkan, disunatkan, ya, sembahyang subuh. Dan begitu juga pada sembahyang Jumaat, baca surah yang panjang, iaitu surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun, ya. Jadi amalan Nabi SAW ada dalam hadisnya, surah Al-Jumu'ah dan juga rakaat kedua surah Al-Munafiqun. Yang ni kalau baca ni pun sembahyang Jumaat bukan 10 minit ni, mau 15 minit, nak habiskan 2 surah tu, ya. Begitu juga pagi subuh surah panjang, kalau pagi Jumaat dengan surah Sejadah, surah Insan, ya. Di sinilah, ya, walaupun ada hadis yang menyebut amalan Nabi, dan Nabi sekian ada sebut dalam hadis, tetapi ada hadis yang meraihkan maslahat manusia, ya, kepentingan manusia tu dijaga. Ini Islam ni dia cantik, dia indah, ya. Iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, idza amma ahadukum bin nasi falyukhaffif.
idza amma ahadukum bin nasi falyukhaffif. Apabila kamu memimpin masyarakat, ya. Jadi imam dalam solat, prinsip dia, dasar dia, kaedah dia, falyukhaffif, maka hendaklah kamu sebagai imam ringankan. Jadi maknanya imam solat tu dia kena raikan maslahat. Sebab Islam jaga maslahat ni. Jadi kalau subuh 6.20, 6.35 baru nak sembahyang, kadang-kadang orang keluar kerja 6.45 dengan nak hantar anak ke sekolah dan sebagainya, 6.35, 6.45. Jadi dia tak sempat nak sembahyang subuh berjamaah, ya. Jadi bagaimana nak meraihkan keadaan itu? Sinilah maknanya, walaupun sunat baca surah yang agak panjang pada waktu subuh, tapi ada prinsip yang lain yang Islam gariskan, iaitu fal yukhaffif, ringankan. Arahan meringankan ini kerana meraihkan maslahat manusia, maslahat masyarakat, ya. Jadi sama juga dengan solat fardu Jumaat, ya. Betul, Nabi baca surah Jumaat, surah Munafiqun pada hari Jumaat, tetapi melihat kelewatan yang lewat, kemudian azan pun ada 2 kali, situlah makan masa 10 minit, 12 minit, ya. Kemudian nak masuk kerja lagi, kenderaan banyak dan sebagainya, maka di sinilah kita kena ambil prinsip dalam Islam, fal yukhaffif, ringankan, ya. Maknanya khutbah pun disuruh ringankan, surah pun disuruh ringankan. Baca surah-surah pendek, idza ja'alullah pun tak apalah. Cuma orang dengar pelik lah, Allah sembahyang Jumaat baca idza ja'alullah je lah kan. Tapi tak ada masalah, kerana prinsip fal yukhaffif, ringankan itu adalah arahan daripada Nabi SAW. Itu adalah dasar, ya, dasar dalam agama Islam, ya. Itu satu contoh. Wallahu a'lam. Allah, masya-Allah, doktor. Kalau kita lihat dari sudut apa yang diberikan, dibenarkan dalam syariat Islam, insya-Allah moga ianya akan juga memberikan kemudahan kepada kita. Itu belum lagi masuk apabila kita musafir, nak beribadah. Mungkin kejap lagi doktor akan berikan lagi contoh-contohnya untuk kita memahami di situ. Okey, kita nak berehat seketika. Rakan-rakan pendengar, jangan ke mana-mana, buat anda kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار
segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Kuching Sarawak 93.7 FM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, anda masih lagi bersama saya Syafiq Saleh dalam pertemuan kita di petang Selasa ini. Dan kita nak teruskan lagi untuk perkongsian selanjutnya menerusi rancangan Islam Agamaku. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian waktu ini, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah dari Universiti Putra Malaysia. Dan petang ini, Doktor, kita nak teruskan lagi untuk perbincangan kita tentang Islam dan kemaslahatan insan. Tadi doktor dah berikan contoh-contohnya kepada kita, doktor. Namun apa lagi, doktor, dari sudut ruangan kita ini adanya masalah kan, tapi Allah ni sangat-sangat baik, Allah Maha baik, Allah kurniakan kemudahan untuk kita daripada beberapa aspek yang boleh kita ikuti. Silakan, doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sebutkan contoh tentang solat, ya. Begitu juga kalau kita nak memanjangkan zikir-zikir di dalam solat, ya. Kalau kita solat seorang diri, tidak ada masalah kita nak memanjangkan zikir, ya. Misalnya zikir rokok. Ketika rokok, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ya. Biasanya kita baca 3 kali. Tetapi zikir ketika rukuk ini boleh dibaca sehingga 11 kali, ya, sehingga 11 kali. Begitu juga zikir ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, biasanya kita baca 3 kali, tetapi boleh dibaca sehingga 11 kali. Jadi memanjangkan bilangan zikir ni sudah tentu akan memanjangkan solat itu sendiri, ya. Jadi sini para ulama menyatakan bahawa boleh dipanjangkan kalau solat seorang diri ataupun kalau para makmum semuanya redha dengan memanjangkan solat. Yang saya agak mustahil jugalah, ya, hampir-hampir mustahil nak tahu makmum tu kan, makmum ada 30 orang, 40 orang, nak tanya seorang-seorang kan. Jadi maknanya agak sukar sikit lah kita nak menentukan, ya. Kecuali kita semayang di rumah dengan anak-anak, anak 3 orang, 4 orang, beritahu nak panjangkan rokok, nak panjangkan sujud dan sebagainya, ya. Jadi maknanya boleh, tetapi ada syarat, ya. Jadi ini walaupun kita sedang melakukan ibadat, apa salahnya kita panjangkanlah ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga masyarakat, jaga insan, maslahat, ya. Sebab mungkin ada apa? Sebab dalam hadis tu tadi, idza amma ahadukum bin nas falyukhaffif fa inna fihi mudha'ifa wal marida wa dzal hajah, atau kama qala, ya. Bila kamu memimpin jemaah solat, ringan-ringankan solat itu, kerana di kalangan makmum tadi tu ada orang lemah, dhaif, ya, yang kita tengok sembahyang atas kerusi, ya. Wal marid, orang sakit, wadal hajah, orang ada hajat, ya. Orang ada hajat, dia tinggalkan anak isterinya dalam kereta, sembahyang lama-lama, bimbang keselamatan, ya. Jadi semua tu kena diraihkan, ya. Ini kita kata walaupun kita melakukan ibadat khusus, ya, sembahyang itu, tapi meraihkan maslahat insan, ya. Baik, DJ Syafiq, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak bawakan contoh yang satu lagi, iaitu bagaimana arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia fleksibel. Dia meraihkan keadaan masyarakat ketika itu, iaitu dalam contoh daging korban, ya, dalam contoh daging korban. Satu masa, satu tahun tu ketika melakukan ibadat korban, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la ya'kulu ahadukum min lahmi udhiyati fawqa salasati ayyam. Tidaklah seseorang daripada kamu makan daging korbannya lebih daripada tempoh 3 hari.
daging korban kalau nak makan jangan lebih daripada 3 hari. Ya, tu orang bagi ada berapa kilo ya? Berapa kilo dalam almari dalam peti sejuk Banyak kita tu Tadi banyak. banyak kan? Ya. Maknanya kalau kawasan kita tu lagi banyak surau lagi banyak lah. Ya, surau ni sekilo Allah. dan sebagainya. Katakanlah ya, dalam kawasan kita tu ada sebuah masjid ada 10 surau. Kita dapat sekilo. Situ pun kita dah dapat 10 kilo, 11 kilo. Masya Allah. Bolehkah kita makan 10 kilo ni dalam tempoh 3 hari ni? 3 orang 4 orang ni nak makan sekilo, maknanya 3 orang 4 orang tu sekilo pun tak habis sehari. Tapi Rasulullah pesan jangan makan lebih daripada 3 hari. Maknanya kena habis dalam masa 3 hari kan? 10 kilo habis 3 hari tu ya. Jadi sini kenapa Nabi nak bagi arahan yang sebegitu? Ya, kenapa Nabi nak bagi arahan yang sebegitu ya? Jadi sini sahabat tak faham perintah daripada Nabi SAW. Sahabat melakukan 3 hari selesai, tak simpan dah ya. Maka pada tahun hadapannya bila nak buat lagi ibadat korban, sahabat bertanya kepada Nabi SAW ya, nak simpan apa jangan simpan daging korban macam tahun sudahkah dalam tempoh 3 hari kena habiskan daging korban. Di sinilah terzahirnya apa sebab Nabi larang dan sebab larangan simpan itu kerana maslahat manusia ya. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum al-luhumil adahi fawqa 3 liyattasi'a bit-tawli ala man la tawla lahu fakulu ma badalakum wa at'imu waddakhiru. Sesungguhnya aku larang kamu, tahu sudah ni aku larang jangan simpan daging lebih pada 3 hari. Sebab agar individu yang ada kemampuan dapat menyumbang makanan terhadap individu yang tidak ada kemampuan makanan. Jadi kebetulan tahun sudah tu berlaku zaman Nabi berlaku kita kata makanan sedikit ya, musim kemarau mungkin panjang dan sebagainya, keputusan makanan tu putus sikit ya. Jadi ramai orang datang nak cari makanan di Madinah ya. Korban banyak di Madinah. Jadi Nabi nak meraihkan masyarakat yang nak dapatkan makanan ni. Orang buat korban jangan simpan lama-lama, 3 hari je mesti clear, mesti habiskan makanan tu. Nak bagi masyarakat makanan ya. Kemudian bila tahun ni Rasulullah bagi tahu dulu pasal ada orang kelaparan ya, orang makanan tak cukup. Tahun ni tak ada masalah dah, maka fakulu ma badalakum, makanlah ya apa yang kamu nak makan. Wa ataimu, bagi makan, wa dakhil, simpan lebih pada 3 hari pun tak apa, 3 bulan pun tak apalah. Faham daripada hadis 3 bulan pun tak apalah, pasal masyarakat cukup dari sudut makanan. Jadi fleksibel ya, keanjalan arahan daripada Nabi itu, Nabi nak melihat kepada keperluan masyarakat ya, maslahat manusia itu sendiri ya. Ini cantiknya Islam tu ya. Saya nak buat korban ikut suka saya lah, saya nak simpan, saya tak mau bagi kat orang. Memanglah dalam fiqahnya kalau kita buat korban tu bagi kat orang sikit pun tak apa dah. Maknanya kalau kita buat seekor lembu tu kita seorang, kita sedekah dekat orang tu sikit je kan, yang lain tu kita nak simpan ya. Saya nak makan 6 bulan daging lembu ni ya, rumah saya 6 bulan ya, potong sikit-sikit, sah dah ibadat korban tu ya, sah dah. Tapi masyarakat tengok ya, masyarakat tolong lapar ya, bagi kat masyarakat 3 kilo 4 kilo, yang lain tu dia simpan kat rumah dia, seekor lembu kan. Masyarakat tengok terliur dan sebagainya, sama-sama tumbangkan lembu, sembelih, lapar dan sebagainya, tapi masyarakat tak dapat tu habuan, hadiah atau sedekah daripada daging korban ya. Sah ibadat korban tu sah, tapi tidak meraihkan masyarakat ya. Di sinilah kita nampak bagaimana hadis Nabi ya. Jadi hadis Nabi itu mewakili Islam agama yang menjaga masyarakat. Jadi sebab itu kadang-kadang kalau kita buat ibadat korban ya, memang dalam fiqh Islam sebahagian pendapat ulama dia menyatakan daging korban tak boleh bagi kepada non-Muslim. Daging korban tak boleh bagi kepada non-Muslim. Tapi kadang-kadang kita buat korban, katalah kita buat di Filipina, katalah kita buat di Vietnam ya, orang Islam tak ramai ya, yang datang tengok tu non-Muslim ya, kita sembelih daging, kita masak
makan dia duduk tengok dari dia boleh bagi langsung, makan pun tak boleh, bagi pun tak boleh, dia bagi korban untuk orang Islam saja. Ada ulama kata tak boleh. Tapi bagaimana maslahat manusia, ya, orang tu mungkin kelaparan makanan dan sebagainya. Di sinilah ada pandangan ulama yang menyatakan daging korban boleh diberikan kepada non-Muslim. Nak meraihkan tu, ya, sudut dakwahnya satu, tapi meraihkan keadaan manusia, meraihkan masyarakat. Kalau yang non-Muslim tu semua kaya-kaya tak perlu berdaging, tak ada masalah. Tapi yang datang tu baju pun cari, polja, ya, makanan pun tak cukup, tengok badan pun kering, ya, dia perlukan makanan, ya. Di sinilah flexibility, ya, keanjalan dalam Islam itu. Baik, insyaAllah doktor, itu dia yang kita boleh dapat dari sudut gambaran Islam dan kemaslahatan insan. Ada juga soalan yang kita dapat doktor daripada sahabat kita bertanya, doktor, bagaimana kalau kita ada sahabat orang bukan Islam yang baru saja memeluk agama Islam, tapi di awalnya mereka sedang belajar untuk solat kan, tapi pastinya ada kadang-kadang tu tidak mencukupi solatnya. Adakah perlu digantikan semula dengan pembelajaran mula-mula? Dahulu tu mungkin ada yang tertinggal, baru belajar mula-mula tu. Jadi doktor nanti akan boleh berikan sedikit pandangan di situ insya-Allah. Okey, kita nak berehat seketika dan rakan-rakan pendengar jangan ke mana-mana. Buat anda kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Muhammad Yusuf bin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Tok Kenali ialah seorang tokoh ulama, guru, tokoh pembangunan pemikiran umat Islam di sebelah Nusantara di awal abad ke-20. Beliau dilahirkan di Kampung Kenali, Kubang Krian, Kota Baru, Kelantan, kira-kira pada tahun 1287 Hijriah dengan nama Muhammad Yusuf atau pernah disebut sebagai Awang sahaja, iaitu di penghujung pemerintahan Sultan Muhammad II. Bapanya seorang petani bernama Ahmad, manakala Fatimah ibunya adalah seorang insan yang sopan dan bercita-cita tinggi dan murni. Beliau dibesarkan dengan didikan agama yang amat utuh dan dipengaruhi oleh didikan daripada orang tuanya yang sangat warak, lebay dan alim ulama. Inilah yang menyebabkan Tok Kenali seorang alim Rabbani yang dalam hidupnya banyak berpandukan kitab suci Al-Quran di samping sunnah Nabi SAW. Beliau disebut juga sebagai seorang yang memilih hidup sederhana dan juga seorang wali keramat dan mendapat ilham daripada Allah SWT dan ilmu laduni, iaitu ilmu kurniaan ilahi tanpa belajar. Tok Kenali adalah seorang pembangun fikiran umat Islam menerusi pengajarannya kepada murid-murid di beberapa tempat di alam Melayu, juga melalui fikiran-fikirannya yang membina menerusi majalah pengasuh, keluaran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, dan majalah Al-Hikmah, sebuah majalah pengetahuan yang antara lain sedang bersemarak pada masa itu. Sejarah perjuangan dan penghidupan Tok Kenali cukup indah. Beliau banyak menerima pengaruh dari ajaran-ajaran filsuf Islam Al-Iman Ghazali, seorang pembangun dan pembina fikiran umat Islam yang banyak membuat pembaharuan dalam acara mengupas soal-soal agama berdasarkan ajaran-ajaran kitab suci Al-Quran dan hadis di samping memperoleh ilmu laduni di zaman silam. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh like ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur alhamdulillah. Miri 104.0 FM. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah anda masih lagi bersama saya Syafiq dalam pertemuan di Destinasi IKIM. Kita berada dalam rancangan Islam Agamaku, mendengarkan perkongsian oleh tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Dan doktor, sebelum kita berehat tadi, ada soalan yang sampai di talian WhatsApp konti kita 011-29004004. Ada yang bertanya, doktor, bagaimana kalau rakan kita, sahabat mu'alaf,
yang baru saja memeluk agama Islam, mereka di awalnya baru belajar untuk beribadah, nak solat, tapi ada kalanya tidak teratur dan tidak terisi solat-solat mengikut solat lima waktu tersebut. Adakah ianya perlu qada digantikan semula, doktor? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Persoalan dia, seseorang itu solat dalam keadaan tidak sempurna. Kerana dia baru masuk agama Islam, dia tidak boleh bacaan Fatihah lagi, bacaan tasyahud, selawat dan sebagainya. Yang perlu dilakukan, yang pertama dia berniat menerima perintah Allah dalam solat ni, terima. Dan yang keduanya belajar cara solat dan melaksanakan solat itu sekadar ilmu yang ada padanya. Sekadar ilmu yang ada padanya. Jadi bila dia dah belajar sedikit sebanyak, maka dia buat solat macam tu je. Tak ada bacaan apa pun tak apa lagi. Maknanya dia pergi tengok di masjid, di surau tu orang solat, angkat tangan, orang rokok, orang sujud, orang i'tidal, orang sujud, ikut sajalah. Maka solat itu sudah dikira sah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan sesuatu jiwa melainkan sekadar kemampuannya. Jadi katalah dia ambil masa 6 bulan barulah dia boleh habis bacaan Fatihah bagi elok. Itu pun tak elok lagi, nak kenal huruf pun bukannya senang tu. 6 bulan. Katalah setahun dia ambil masa. Lepas dia elok semayang bacaan dia, adakah dia nak kena ulang balik setahun tu? Segala semayang setahun tu, 5 kali sehari. Ini Islam meraihkan. Kalau kita bercakap dalam topik, konteks topik kita ni, meraihkan kemaslahatan insan. Tak apalah, tak ada masalah. Selama setahun ni semayang dia tak berapa cantik, tak berapa elok, kita pegang kepada konsep dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan sesuatu jiwa melainkan sekadar kemampuannya. Jadi jawapannya tak perlu kita ulang lagi dah. Tak apa dah, sah dah tu semayang tu. Itu cara semayangnya, kaedahnya segitu. Kalau tidak, berat bagi dia. Katalah 3 tahun dia ambil masa, nak hafal Fatihah, nak belajar baca, nak hafal lagi dan sebagainya. Bukan senang tu. Bukan senang macam kita ajar budak-budak daripada 7 tahun, mungkin umur 10 tahun, 11 tahun baru dia boleh hafal semuanya. Sama jugalah dengan mu'alaf ni, mungkin 3 tahun, 4 tahun baru dah hafal semua. Nak kena qadha balik, berat bagi dia. Saya pun tak mampu. Jadi sebab itu kita ambil pandangan yang sederhana, ikan apa yang Allah perintah, sekadar kemampuan. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ini satu contoh hadis Nabi yang sangat indah bagi kita. Idza amartukum bi amrin, apabila aku suruh, Nabi suruh dengan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, buatlah benda tu sekadar kemampuan kamu. Kadar kemampuan tu. Nabi meraihkan keadaan manusia itu sendiri. Wallahu a'lam. Allah, Masya Allah, jelas doktor di situ. Dan doktor, jom kita teruskan sedikit lagi doktor berkaitan tajuk Islam dan kemaslahatan insan. Silakan doktor. Baik, satu lagi contoh akhir yang saya nak sebutkan, contoh yang semasa, iaitulah dengan kenaikan harga barang. Adakah Islam ni diam, tidak campur tangan langsung, biarlah harga naik bencana macam mana pun, Islam cool, dia tak kacau langsung. Tidak. Jadi ada hadis Nabi SAW, bagaimana berlaku kenaikan harga barang pada zaman Nabi SAW. Maka sahabat-sahabat jumpa Nabi, minta Nabi tetapkan harga barang, jangan bagi naik dah. Maka Nabi SAW menyatakan, Innallah al-qabitul basitul raziq. Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, Allah lah pemegang pemberi rezeki. Allah yang tetapkan harga. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW tak menetapkan harga. Adakah itu pendirian Islam? Agama Islam tak kacau langsung. Masyarakat terkial-kial nak beli barang, inflasi berlaku, barang asas yang naik sampai beratus kali ganda, masyarakat kesusahan, makanan tak ada dan sebagainya. Islam tak peduli langsung. Tidak.
Islam menjaga maslahat insan, makanan asasi dan sebagainya. Jadi sebab itu hadis tadi ni Rasulullah tak tetapkan harga kerana apa? Kerana Rasulullah bimbang berlaku zalim kalau Rasulullah tetapkan harga. Sebab Rasulullah tak tahu orang tu ambil dari pemborong macam mana, dia bawa dari Syam, dari Syria, dari Baitul Maqdis, ya. Dia tak tahu barang tu harga di sana macam mana, kos perjalanan dia macam mana. Macam mana Rasulullah nak tetapkan harga tu? Itu Rasulullah tak nak lagi tu. Tak nak. Jadi ini dihuraikan oleh para ulama kenapa Rasulullah tak menetapkan harga itu. Tetapi dari sudut hukum hakam Islam itu sendiri, penetapan harga yang zalim itu Islam tak bagi. Maknanya harga di pemborong, harga dia RM10, tiba-tiba kerajaan tetapkan harga dia jual RM7 je. Ya, kerugian bagi pemborong, pekedai dan sebagainya, ya. Tak boleh. Jadi kena meraihkan keadaan tu. Ya, kena meraihkan keadaan tu. Okey, pemborong ambil mana RM10. Kalau tak boleh jual, nak tetapkan harga tak boleh. Buang dah RM10, Pak kos dia pun dah RM10 dah. Tapi tak boleh biarkan melampau-lampau sampai jadi RM25. Jadi meraihkan keadaan masyarakat yang nak beli barang, pemborong, pekedai, semua itu diraihkan. Itu Islam menjaga keadaan. Kalau tidak, kita berlaku zalim kepada sebahagian pihak kerana nak membantu pihak yang lain. Islam nak supaya tidak berlaku kezaliman walaupun sedikit, ya. Wala yazlim rabbuka ahada. Allah Taala tidak zalim kepada sesiapa pun. Maknanya Islam itu tidak zalim kepada sesiapa pun, ya. Jadi sebab itulah kita melihat di sini asas yang penting dalam Islam. Islam memberi panduan, ya. Islam memberi panduan untuk menjaga keperluan masyarakat, termasuklah menetapkan harga barang dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ya. Allah. Masya Allah, doktor, kalau kita lihat daripada setiap aspek, daripada ibadahnya sehinggalah apa yang berlaku dalam kemaslahatan masyarakat sekalipun, Islam ada menggariskan panduannya di situ. Masya Allah. Doktor, sedikit doktor sebagai pesanan akhir dan juga kata-kata kesimpulan yang kita boleh buat dalam tajuk ini, doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya ingat ialah Islam ini adalah satu agama yang mana bila kita kaji secara halus, secara mendalam, kita akan dapati aspek keinsanan dan kemaslahatan insan, kemaslahatan manusia itu sangat-sangat dijaga di dalam agama Islam. Dalam setiap pensyariatan, dalam setiap hukum yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis, bahkan hukum-hukum yang diputuskan oleh para ulama mengambil kira kemaslahatan manusia itu sendiri. Inilah kekuatan, kecantikan, keindahan agama kita, agama Islam. Ya, dia bukan agama yang terasing, ya, yang paksa masyarakat sampai masyarakat tak boleh nak bergerak, nak hidup dan sebagainya. Tapi agama Islam agama yang harmoni dengan kehidupan kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah, doktor. Kita harapkan dengan apa yang kita dengarkan ini akan terus dapat menjadikan lagi panduan yang sebaiknya dan menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita. Dan sememangnya Islam itu indah, tapi bukan untuk dipermudah. Jadi jangan kita ambil sambil lewa dan juga sambil mudah di situ, dan kita perlu ada ilmu dalam setiap apa yang kita nak lakukan. Terima kasih doktor atas perkongsian pada hari ini. InsyaAllah doktor, kita akan jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang menerusi rancangan Islam Agamaku di hari dan juga waktu yang sama. Doktor, jaga diri baik-baik di sana doktor. InsyaAllah. Dan jaga kesihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada rakan-rakan dan juga sahabat penonton yang sama-sama ikuti kita menerusi rancangan Islam Agamaku pada petang ini, dan kekalkan pendengaran anda sebab banyak lagi perkongsian yang akan kita bawakan selepas ini, pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kuala Terengganu 100.2 FM. Hari ini mereka menggigil kesejukan. Hari ini mereka menanti sesuap makanan. Hari ini mereka berteduh di bumbung yang terdapat kelompongan. Hari ini Palestin, Syria dan Yaman berjuang demi kehidupan mereka dalam musim sejuk yang melanda.
Siapakah yang mampu membantu mereka kalau bukan kita? Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara kita memberikan kehangatan buat mereka. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com atau hubungi 03 8926 7019 untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM, iaitu produk Marvel Care. Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvel Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvel Care telah membantu lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvel Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvel Care akan terus-menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvel Care terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvel Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber, ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvel Care sekarang. Wakil dari Marvel Care akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017-388-9555. Jangan bertangguh lagi, 017-388-9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga, Marvel Care adalah jawapannya. Langkah-langkah jika anda diletak di bawah pengawasan dan pemantauan di rumah perlu sentiasa bersedia untuk dihubungi setiap masa. Berada di rumah sepanjang dalam tempoh pemantauan. Hadkan pelawat atau tetamu untuk merendahkan risiko jangkitan. Rekod senarai pelawat yang datang menziarahi anda. Sekiranya anda bergejala, sentiasa pakai penutup mulut dan hidung. Jika tidak, gunakan tisu apabila batuk dan bersin. Buang tisu yang telah digunakan ke dalam tong sampah dan cuci tangan serta mata dengan sabun atau cecair pembersih kuman. Jaga jarak anda dengan mereka yang sihat sekurang-kurangnya 1 meter. Jika hendak keluar bilik, sila pakai penutup mulut dan hidung dan elakkan daripada bergaul dengan orang lain. Pastikan sistem pengudaraan rumah dalam keadaan baik dengan membuka tingkap. Elakkan perkongsian peralatan makanan dan penjagaan diri. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن كن mohon ya Rahman penuhi hatiku dengan kemuliaan Al-Quran di dalam kehidupan. Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran,
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ku memohon ya Rahman penuhi hatiku dengan kemuliaan Al-Quran di dalam kehidupan ya Nur ya Nur ya Muhkam ya Tanzil li Muhammad ya Jibril min Rabbil Arsh al-Majid للعالم والإنسان ربي bergantilah kami dengan Al-Quran yang suci menjadi barisan diri hidayah yang abadi Rahman ya Rahman sa'idni ya Rahman ishrah sadri Quran imla qalbi Quran wasq hayati Quran Rahman ya Rahman ku memohon ya Rahman penuhi hatiku dengan kemuliaan